Tindakan agresif perangi sedikit ahlong tidak disenangi. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Ketua Polis Negara Tan Sri Akir Sani Abdullah Sani mendedahkan Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Kau Kok Chin baru-baru ini menerima unggutan jenayah dalam bentuk 6 keping duit mayat dan sekeping nota amaran. Nota yang diterima pada 1 Jun meminta Polis Pulau Pinang menghentikan tindakan agresif memerangi sedikit pemberian pinjaman wang tanpa lesen di negeri itu. Satu laporan polis telah dibuat mengenai surat yang dialamatkan kepada Ketua Polis Pulau Pinang. Turut dinyatakan melalui surat layang itu, nota berunsur unggutan jenayah terhadap Ketua Polis Pulau Pinang dan akan membakar kedai serta balai polis jika amaran berkenaan tidak diendahkan. Tan Sri Akir Sani berkata PDRM memandang serius perkara itu dan suspek terlibat sedang diburu. Siasatan kes dijalankan bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Timur Laut di bawah Seksyen 507 Kanun Keseksaan. Hari ketiga misi mencari dan menyelamatkan kanak-kanak 8 tahun di Kuartiri Lemas di Tanjung Malim masih menemui jalan buntu dan terpaksa dihentikan pada pukul 6.30 petang tadi. Operasi yang disertai 24 anggota bomba dan 2 anjing mengesan itu akan disambung siang nanti. Penolong pengarah operasi JBPM Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata, kawasan pencarian diluaskan sepanjang 5 km. Beberapa kaedah dilakukan termasuk river downstream, surface searching, tensional diagonal, stream searching serta selaman. Ia termasuk bantuan dari unit K9 yang melakukan pencarian di lubuk-lubuk sepanjang Kejabatan Besi. Operasi pencarian juga melibatkan 2 rafting boat dan vili bagi mengesan mangsa Edward Grang Jenggut yang berasal dari Sarawak. Polis sedang mengesan 3 lelaki dipercayai menyamar sebagai anggota polis dan cuba menahan kereta seorang individu di Leburi Utara Selatan menghala utara Kulai Johor awal pagi tadi. Pemangku Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Yusof Othman memaklumkan insiden itu tular selepas dimuat naik oleh individu yang dikejar suspek. Siasatan awam mendapati mangsa dalam perjalanan dari Singapura menuju ke Genting Highland Pahang sebelum dikejar suspek berhampiran susul keluar Plaza Tol Sedenak. Suspek memasang lampu isyarat biru di bumbung kereta, memakai pakaian seakan polis dan memakai pelitup muka. Suspek cuba memberhentikan kereta mangsa dengan membuat isyarat tangan. Selain itu, suspek juga menggunakan kereta persendirian dan bukannya kereta polis. Polis belum menerima laporan daripada mangsa terlibat berkenaan insiden itu, manakala usaha sedang giat dijalankan bagi mengesan pemilik kereta dipandu suspek. Kes disiasat ke Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki berumur 36 tahun ditahan kerana disyaki terlibat mengedar dadah di Kampar, Perak semalam. Beberapa jenis dadah turut dirampas, antaranya 2,700 gram serbuk ekstasi, 1,679 gram kafein dan 22 gram syabu serta 21 gram heroin. Kenyataan Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan suspek didapati positif dadah jenis syabu dan mempunyai 17 kes dadah dan 1 kes jenayah. Nilai keseluruhan dadah yang dirampas berjumlah lebih RM38,000 dan boleh digunakan seramai 6,700 penagih. Suspek direman 7 hari dan kes disiasat bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Ya'atuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan kegusaran berkenaan polemik berlarutan melibatkan isu penggunaan kalimah Allah. Titah baginda perkara itu bukan sekadar pendapatan berhubung terminologi dan linguistik, sebaliknya ia turut berkait akidah Islam yang boleh mengundang kekeliruan dan musibah. Kerajaan Beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu
yang lain sebagai Ketua Agama Islam. Demi perpaduan dan masa hadapan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Ianya menuntut jalan penyelesaian yang bijak dengan penuh kesantunan serta semangat bertolak ansur dan akomodasi yang tinggi. Al-Sultan Abdullah bertitah dalam berhadapan dengan isu sensitif sedemikian, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, tertib dan disulami dengan semangat toleransi yang tinggi. Titah Sri Paduka ini selaras dengan prinsip pertama rukun negara, iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang antara lain menekankan konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Al-Sultan Abdullah bertitah ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di bawah Fasal 1 Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Segala puji kehadrat Allah SWT. Sanggup meredah banjir dan berhenti di tepi jalan raya untuk membantu rakyat dalam kesusahan. Keprihatinan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda membuatkan Baginda begitu istimewa di hati rakyat. Begitulah kepribadian Al-Sultan Abdullah Riyatuddin sepanjang memayungi pemerintahan negara sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ikuti laporan khas sempena Hari Kepertuaan Baginda yang disediakan oleh Nurul Asmawati Harun. Menerusi sistem raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong memiliki fungsi bukan sahaja melindungi agama tetapi menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan seluruh rakyat. Berpegang kepada prinsip itulah, Al-Sultan Abdullah menterjemahkan kepribadian Baginda sebagai perekat sosial yang menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Alhamdulillah, saya nampak Baginda seorang yang berjiwa rakyat, selalu turun padang dan dekat dengan rakyat. Baginda, dia mesra lah bagi saya. Rakyat akan lebih beramah mesra, akan rasa lebih dekat dengan Baginda. Bagi saya, Agong sekarang sangat teratur dalam dia berinteraksi dengan rakyat Baginda sangat baik. Kepribadian tuanku ini bukanlah dibuat-buat, bukanlah semata-mata untuk memenuhi kehendak acara ataupun kehendak publicity, tetapi lahir daripada sifat kebahaduli tuanku sendiri. Dan kalau kita lihat sifat tersebut sebenarnya diwarisi daripada almarhum Paduka Ayahanda tuanku dan juga almarhum Paduka Nenda tuanku. Jadi sebab itulah kita lihat Sri Paduka Baginda tidak kekok untuk beramah mesra dengan rakyat. Kebijaksanaan Al-Sultan Abdullah juga terselah apabila Baginda berjaya meredakan suhu politik negara selain mengurus takbir dan menyelesaikan isu lain termasuk COVID-19. Baginda seorang yang sangat bijaksana, terutamanya kita dapat lihat ketika pandemik COVID-19, Baginda menunjukkan kebijaksanaannya dalam mengendalikan kerajaan. Bukan itu saja, Baginda juga seorang yang baik hati dan juga berjiwa rakyat. Apabila berhadapan dengan suatu isu atau krisis yang besar, Baginda akan merundingi raja-raja Melayu. Di sini menunjukkan bahawa Baginda meneruskan amalan syura seperti mana yang menjadi amalan raja-raja besar zaman dahulu kala. Mengenali kepribadian Al-Sultan Abdullah yang sentiasa tenang dan bersahaja, jelas mempamer citra kepimpinan Baginda yang matang, bertimbang tara, penuh keprihatinan serta mendahulukan rakyat dalam setiap keputusan. Wajarlah kita sebagai rakyat meraihkan Hari Kepertuaan ini dengan menginsafi serta meneladani kerendahan budi dan kasih sayang Baginda yang tiada tara kepada rakyat selama menaungi negara sebagai Yang di-Pertuan Agong. Selamat Hari Ulang Tahun Keputeraan Yang di-Pertuan Agong. Daulat Tuanku, Dirgahayu Tuanku. Nurul Asmawati Harun, RTN.
Kerajaan tidak akan bertolak ansur atau membenarkan sistem beraja diperolok dan diganggu-gugat atas nama kebebasan. Demikian tegas Perdana Menteri untuk memastikan institusi itu dipelihara dengan baik. Lantaran itu, kerajaan akan mempertahankan dengan memastikan tindakan yang setimpal diambil ke atas mana-mana pihak yang cuba mengancam sistem beraja dan keluhuran perlembagaan. Sesuai dengan bidalan Melayu bahawa biar patah dayung di tangan, dengan jari ku kayuh jua. Perdana Menteri mengakui kerajaan perpaduan yang digagaskan Yang di-Pertuan Agong merupakan cetusan idea Alsat Abdullah dalam mewujudkan kerajaan stabil. Usaha itu berjaya meningkatkan keyakinan pelabur berlandas tata kelola pemerintahan yang mampan demi menjamin kesejahteraan serta keselesaan rakyat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana atas limpah kurnia dan keizinannya, kerajaan perpaduan ini lahir daripada cetusan kebijaksanaan. Ihsan, Tuanku telah berjaya mempertaut kesatuan pemuafakatan dan selanjutnya mewujudkan kestabilan politik negara, lantas memberi ruang ke arah pertumbuhan ekonomi negara, keyakinan pelabur domestik dan luar negara, serta mengatur tata kelola pemerintahan yang mampan dan wajar menjamin kesejahteraan dan keselesaan rakyat. Perdana Menteri berucap ketika merafak sembah ucapan tahniah pada istiadat menghadap dan istiadat pengundian darjah kebesaran, bintang dan pingat Persekutuan 2023. Penerima darjah kebesaran bintang dan pingat Persekutuan sempena ulang tahun Hari Kepertaan Yang di-Pertuan Agong menzahirkan rasa syukur dan gembira. Rata-rata menyifatkan ia sebagai satu penghargaan dan pengiktirafan buat mereka. InsyaAllah dengan pengundian ini memberikan saya keyakinan yang lebih untuk memastikan segala yang dirancang, segala yang diimpi-impikan itu tercapai sebelum penghujung tahun ini. InsyaAllah kita akan elevate the economic situation of the nation, insyaAllah. Deeply thankful to the Yang di-Pertuan Agong for the award. Daripada pihak keluarga saya amat berbesar hati dan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Duli Tuanku. Very pleased, very honoured and very privileged. Thank you. Syukur Alhamdulillah, inilah satu-satu pengiktirafan yang saya banggakan. Terima kasih pada junjung kasih pada Tuanku yang telah memberi memberi semangat untuk saya nak buat kerja dengan lagi cemerlang untuk kebajikan dan sebagainya. Inisiatif Payung Rahmah yang bermula dengan menu makanan, bakul makanan, rawatan dan jualan murah kini diperluaskan kepada pakej Rahmah Cermin Mata. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, inisiatif terbaru ini dijayakan dengan penglibatan swasta. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, Datuk Seri Salahuddin berkata, orang ramai boleh membeli cermin mata pada harga antara RM50 hingga RM100. Selain menaik taraf kanta kepada Blue Cut Lens dengan perlindungan sinar ultra ungu pada harga RM100 sahaja. Pakej berkenaan boleh didapati di 96 cawangan MOG Eyewear seluruh negara. Beliau berkata inisiatif Payung Rahmah akan diteruskan dengan pelbagai lagi tawaran menarik sesuai dengan keperluan dan kehendak rakyat. Johor merekukan peningkatan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD iaitu 1.3 kali ganda kepada 320 kes dari 28 Mei hingga Sabtu lalu berbanding minggu sebelumnya.
Esko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tianzun berkata Johor Bahru merekodkan kes tertinggi iaitu 607 diikuti Tangkak 204 kes dan Kota Tinggi 167 kes. 144 kes dicatatkan di Batu Pahat, Keluang 136, Segamat 121, Pontian 104, Kulai 101 kes, manakala Muar dan Mersing masing-masing bawah 100 kes. Kebanyakan kes melibatkan kanak-kanak sehingga 6 tahun dengan 1,293 kes, 202 kes dari umur 7 hingga 12 tahun dan selebihnya berusia 13 tahun ke atas. Tadika menjadi lokasi penularan tertinggi diikuti Taska, Pusat Jagaan Harian dan Prasekolah. Ibu bapa dinasihat tidak membawa anak-anak bergejala ke tempat awam seperti pusat beli belah dan segera dapat rawatan jika mengalami simptom penyakit itu. Proses agihan kesemua 32 kursi DUN antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan Terengganu bagi pilihan raya negeri selesai sepenuhnya. Badan Pengurusi Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Ahmad Said berkata, keputusan agihan telah diserah kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Biar tunggulah, kita tahu. Kita biar Presiden dengan dua pihak selesai. Calon saya akan stay pula. Ada pihak lain? Bila bubar baru calon pihak calon pula. Tapi dah kena pasti calon yang akan nanti. Kita tak kena pasti. Kita shortlist dah lah. Beliau berkata demikian selepas Majlis Pelancaran Jentera PRN 2023 peringkat UMNO bahagian Marang. Turut hadir Pengurusi Majlis Pimpinan PKR Terengganu, Azan Ismail. Lain pula di Kedah, 3 atau 4 kerusi DUN masih di peringkat rundingan antara gabungan BN dan PH. Ia melibatkan keseluruhan 36 kerusi DUN. Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Datuk Seri Mahathir Khalid yakin rundingan agihannya selesai dalam tempoh terdekat dan akan dimuktamad kepimpinan tertinggi. Kita mengharapkan bahawa dianya sesuatu yang dipanggil win-win situation lah. Menang-menang situasi antara BN dan PH. Kena bawa berunding. Dan berunding ni dia emosi letak tepi lah. Kalau berunding emosi tak jadi. Balik macam tu lah, besok berunding lagi. Jadi setakat ni okey, alhamdulillah. Baik, positif dan hampir nak selesai lah. Beliau berkata demikian di Padang Terap. Keputusan Kementerian Pendidikan Tinggi memendekkan tempoh pengajian 44 program pengajian di 9 IPTA mendapat reaksi positif. Pemimpin mahasiswa menyifatkan pelaksanaannya cukup relevan selain menjimatkan kos pengajian. Negara ini sememangnya satu idea yang baik untuk negara kita. Kerana pada masa yang sama, di peringkat institusi pengajian tinggi ataupun universiti, mereka juga boleh berjimat apabila tempoh pengajian itu dipendekkan daripada 4 tahun ke 3 tahun. Pelajar ataupun family tersebut, kerana dengan jangka hayat 3 tahun pengajian dan hutang yang akan ditanggung oleh pelajar juga semakin kurang, hal ini mampu menarik minat pelajar yang lebih ramai untuk menyambung ke alam IPTA. Bahawa perlu ada sinergi antara Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan pihak industri untuk sentiasa mengemaskini program dan jurusan yang ditawarkan oleh IPT di seluruh negara. Kita mahu program dan jurusan tersebut disusun dengan cara yang terbaik dan menjamin kualiti setiap graduan yang bakal dilahirkan. Koperasi Pembiayaan Syariah Angkasa Berhad Kopsha bercadang menerbitkan sukuk bernilai RM2 bilion awal tahun depan. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata Kopsha telah meluluskan pembiayaan kepada kira-kira 130 koperasi dengan nilai RM1 bilion sejak diwujudkan 10 tahun lalu. Penerbitan sukuk tersebut bagi memenuhi pembiayaan koperasi yang tidak mencukupi. Daripada jumlah itu kita telah keluarkan. Kita keluarkan sebanyak 680 juta. Jadi kita perlu untuk yang dah diluluskan, kita ada shortfall, kita ada kekurangan untuk memenuhi itu sebanyak 300
lebih. 300 juta. Sementara itu, Kopsha turut menyasarkan 3,000 koperasi berdaftar menjadi ahlinya menjelang 2027. Setakat ini lebih kurang 10% iaitu 1,600 daripada 15,315 koperasi berdaftar telah menjadi ahli Kopsha. Beliau berkata demikian kepada media selepas Mesyuarat Agung Perwakilan Tahunan ke-9 Kopsha. Kematian ikan patin sangkar yang tinggi dan kos makanan yang meningkat menyebabkan pengusaha ternakan ikan itu di Temerloh Pahang kini berdepan kerugian sehingga pendapatan merosot. Selain faktor cuaca yang tidak menentu, kematian ikan juga disebabkan benih dan makanan ikan yang tidak berkualiti, kemerosotan kualiti air sungai serta keadaan sungai yang semakin cetek. Menurut pengurusi Koperasi Penternak Ikan Sangkar Temerloh, Ibrahim Hussein, segelintir peternak juga tidak mampu bertahan sehingga terpaksa menghentikan operasi. Ikan patin kebiasaannya boleh dituai dalam tempoh 6 bulan. Namun ketika ini ia hanya boleh dituai selepas 8 bulan menyebabkan pengusaha terpaksa menanggung jumlah makanan yang semakin bertambah. Selain itu, setiap petak sangkar juga hanya mampu menghasilkan 300 kg sahaja berbanding 700 kg sebelum ini. Kita memerlukan modal yang besar. Satu sangkar memerlukan RM6,000 untuk sampai kita keluar hasil. Jadi kalau kita keluar hasil dapat RM3,000, mana kita nak tampung lagi RM3,000 untuk buat semula. Kan? Itulah masalahnya. Ikan memang pasaran tak ada masalah. Tak cukup ikan buat masa ni. Jika tiada jalan penyelesaian, dikuatiri akan menjejaskan sektor pelancongan di Temerloh yang popular dengan jolokan bandar ikan patin. Jadi ramai peternak-peternak ikan sangkar ni menutup sangkar. Ini menjejaskan sebenarnya. Menjejaskan keadaan peternak yang dulunya 500 mungkin akan berkurangan kalau sebeginilah berlaku di Sungai Pahang dengan keadaan kemarau yang panjang seperti ini. Mungkin 6-70% akan berlaku, kata orang, peternak ni akan berhenti. Tutup sangkar. Dia kita tak nak buat dah pasal tak menguntungkan. Jadi ikan mati, kualiti tak ada, air kotor, anak benih kurang baik. Tapi kalau adanya bantuan daripada kerajaan dari segi makanan subsidi ke apa ke, insya-Allah mungkin kita boleh meneruskan. Kalau tidak, memang kita akan angkat sangkar lah. Sementara itu, Ketua Cawangan Aquaculture Pejabat Perikanan Pahang, Muhammad Nur Ashri Bashari berkata, pihaknya sentiasa peka dengan masalah yang dihadapi penternak dan berusaha membantu meringankan beban mereka. Jadi jabatan berhasrat untuk meringankan beban walaupun jabatan tidak dapat memberi ganti rugi lah kan keseluruhan, tapi sekurang-kurangnya dapat meringankan beban pengusaha peternak lah. Tahun ini juga kita akan cuba bagi bantuan sama juga makanan, benih dan peralatan aquaculture. Perkembangan sukan dimulakan dengan Sukan Para ASEAN Kemboja 2023. Skuad ranan negara terus cemerlang menambah 7 lagi kilauan ping emas dari pusat akuatik Stadium Morodok Tekno. Muhammad Aiman antara yang paling menyelah menyumbang 2 ping emas buat Malaysia hari ini. Iman menyumbang emas pertama dalam acara 100 meter kuat lentang lelaki S14. Gandingan mantap beliau bersama 3 lagi perenang Ethan Koo Yin Jun, Duran Yapsi Iman Basori dan Brian Lau Zikai dalam acara 4 kali 100 meter medley berpasukan lelaki S14 mengadakan emas seterusnya buat negara. Perenang wanita negara Carmen Lim yang merangkul 1 pinggan emas semalam meneruskan momentum cemerlang dengan meraih emas dalam acara 50 meter kuat dada perempuan SB8. Abdul Halim Muhammad, Muhammad Iqbal Muhammad dan Muhammad Nur Saiful Zulkafli masing-masing menyumbang pinggan emas selepas menguasai acara 50 meter kuat dada individu lelaki. Zili He yang turun dalam acara 200 meter gaya bebas lelaki S5 juga mengadakan emas buat negara selepas gagal dicabar atlet dari negara lain. Kem renang semalam berjaya menyumbang 6 pinggan emas untuk Malaysia.
Ketua Jurulatih skor bawah 17 tahun kebangsaan Osmera Omaro dijangka akan menurunkan kesempatan terbaik berhadapan Uzbekistan pada perlawanan persahabatan antarabangsa Tier 2 di Stadium UiTM Shah Alam esok. Jelasnya Uzbekistan adalah lawan terbaik untuk menguji barisan pemain yang akan dibawa ke Bangkok, Thailand bagi saing Piala Asia bawah 17 tahun. Jelas Osmera beliau juga akan memberi peluang buat 26 pemain untuk menunjukkan kebolehan masing-masing sebelum hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Thailand. Saya rasa untuk esok kita akan start dengan tim kita yang baik, yang boleh kita katakan first choice kita lah. Tetapi kita harap dalam seminggu ni kita akan cuba ke semua pemain lah, bagi ke semua pemain sebab diorang pun perlu peluang untuk buktikan apa yang diorang ada. Skuad bawah 17 tahun juga akan menjalani satu perlawanan persahabatan menentang Arab Saudi Jumaat ini. Hoki Piala Remaja Wanita Asia 2023, skuad hoki remaja wanita kebangsaan berjaya memberi tentangan sengit kepada India meskipun tewas 1-2 dalam aksi kumpulan A di Kakamigahara di Jepun hari ini. Skuad Young Tigres terlebih dahulu membuka tirai jaringan seawal minit ke-6 menerusi gol padang oleh Dian Nur Syakira Najwa Al-Waqqa Nazari. Namun kegembiraan skuad kendalian Lailin Abu Hassan itu tidak bertahan lama apabila pemain India Mumtaz Khan menyamakan kedudukan menerusi jaringan sudut penalti 4 minit kemudian. India kemudian terus menggandakan asakan menerusi pukulan penalti strok Depika pada minit ke-26. Pasukan negara yang ketinggalan cuba bangkit melakukan serangan balas namun gagal menembusi benteng pertahanan India sehingga whistle penamat ditiupkan. Malaysia kini berada di kedudukan ketiga kumpulan selepas memenang Taiwan 7-0 pada perlawanan pertama semalam. Skuad hoki muda wanita negara dijadual bertemu Uzbekistan pada perlawanan seterusnya pagi esok. Pasukan Baseball Perlis Northern Lions tekad menampilkan aksi terbaik pada kejohanan Liga Baseball Malaysia walaupun hanya dibarisi pemain tempatan. Pengurus Northern Lions Syed Akmal Syed Jamili yang juga setiausaha Persatuan Baseball Perlis berkata pasukannya akan diwakili pemain dalam kalangan pelajar Universiti Malaysia Perlis UNIMAD. Jelas beliau pasukan seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya menjadi pencabar terkuat kerana diperkuat pemain import. Kejohanan yang buat julung kali lah kami sertai dan kami mengharapkan ada satu pencapaian yang baik lah sebab kita pun mempunyai player-player yang berpengalaman yang mungkin sudah lama bermain dan juga kita juga ada salah seorang pemain yang pernah mewakili negara dan kita punya coach kita anak tempatan Perlis ni pun pernah mewakili negara dalam Sukan C yang sebelum ni di Palembang. Di Palembang. Kejohanan edisi sulung ini bakal berlangsung bermula 10 Jun hingga 2 Julai depan di Universiti Putra Malaysia UPM. Selain Perlis, kejohanan ini turut disertai Perak, Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Berita tengah malam berakhir di sini. Saya Nazif Ahmed Syukri, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.